Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini terus memberikan keceriaan kepada anda seisi keluarga pada hari Jumaat yang penuh barakah pada hari ini, 5 Januari 2024. Saya Uyaina Arsyad bersiaran dengan Abang Long Fahrin Ahmad. Terima kasih kepada anda semua yang bersama kami jam 12.30 hari ini, hari Jumaat penuh berkat, penuh rahmat. Mungkin hari ini kalau kita nak mengajak semua, inilah hari terbaik untuk kita memanjatkan doa-doa yang terbaik dan juga mungkin kita meningkatkan amal ibadat kita, termasuk bersedekah pada hari Jumaat. Kerana dikatakan dengan bersedekah pada hari Jumaat, ibadat tersebut, amalannya akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Baik, dan bercerita tentang doa, bercerita tentang harapan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku bukan sahaja di seluruh dunia, tapi khususnya yang mungkin setiap hari kita sentiasa mengemaskini informasi adalah mengenai berita banjir yang berlaku di seluruh negara. Dan antara yang kita beri perhatian untuk hari ini adalah keadaan mangsa banjir di Johor. Betul tu Fahrin. Kalau sebelum ini kita sering kali update ataupun memberi kemaskini berkenaan dengan keadaan banjir di pantai timur, utara tanah air. Kali ini di selatan tanah air pula, yang mana mangsa banjir Johor naik kepada 1,484 kes. Seramai 53 mangsa banjir daripada 16 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru. Dan kita di Wanita hari ini seringkali memberi peringatan kepada anda semua, terutamanya bagi anda yang sering kali berhadapan dengan situasi banjir ini. Sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling dari faktor keselamatan, juga dari faktor kesihatan, apatah lagi apabila berkait rapat dengan isu penyakit dibawa oleh air ini. Memang sangat-sangat berbahaya. Dan seperti mana kita saksikan, kota tinggi antara daerah yang paling terjejas di Johor Bahru, dan mangsa banjir terus meningkat. Dan kita harap keadaan ini kembali pulih dan kita doakan yang terbaik. Ya, baik. Okey, kami juga ingin war-warkan sesuatu kepada anda semua. Ini berkaitan dengan PTTI. Okey, saksikan PTTI, iaitu pecutan akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7. Ya, dan masih tidak terlambat untuk anda skor SPM. Banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. PTTI PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari ptti.my sekarang untuk program Selekoh saat akhir SPM. PTTI Tuition Better Results. Betul. Diam tak diam, cuti sekolah dah habis, tetapi sebenarnya adik-adik kita yang menduduki SPM belum lagi ni. Ini adalah peluang mereka untuk membuat persediaan terakhir. Semoga berjaya. All the best adik-adik semua. Okey, baik, kita tahu yang sekarang ni ibu bapa mungkin dah mula bekerja. Okey, adik-adik kita pun dah mula kembali ke sekolah. Okey, tetapi saya kira ada satu perkongsian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, ini berkaitan dengan kraft lilin yang saya kira. Kenapa dah cakap kraft lilin? Saya baru nak suruh awak makan kek ni. Janganlah. Ini bukan kek Ini lilin Ini bukan lilin. Dan ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Walaupun dah masuk semula ke sekolah, tetapi mungkin aktiviti selepas sesi persekolahan ini yang anda boleh lakukan bersama dengan ibu bapa dan juga anak-anak anda. Baik, dan ini kita bersama dengan tetamu kita Nur Syafiqah Abdul Rauf dan juga Muhammad Suhaib Marzuki yang kabarnya bukan daripada Kuala Lumpur, daripada Sungai Petani. Jauh sampai ke sini nak berkongsi dengan kita kraft lilin ini. Okey, baik. Suhaib, mungkin boleh mulakan ceritakan pada kita. Orang tahu lilin ni tak tahu dah jadi je. Tapi macam mana nak buat dia? Okey, mula-mula sekali kita akan adakan kita akan kalau nak pakai boleh pakai dulu. Okey. Kita kena ada soy wax dahulu. Soy wax. Soy wax ni penting. Kemudian kita akan ambil sedikit wangi-wangian lah, macam fragrance, macam floral scent. Okey, saya tengok dekat sini ada fruity scent juga, citrus scent, wood scent, tergantung kepada lilin apa yang kita nak buat. Okey, baik. Kemudian kepada lilin yang kita nak buat itulah. Okey, contoh dekat sini yang saya dah buat ini, dia sudah separa keras.
Sebab kalau kita nak buat candle yang comel macam ni, Macam mana tu? Macam mana yang comel? macam ni. Wah, kejap ni Itu kan bukan kan? comel lagi dah. Itu dah macam kek betul, aiskrim candle betul comel tu. macam ni. Farid. Nasib baik ni Lilin tak boleh makan. Kalau tak saya dah ngap dah. Biasa awak suka makan. Okey, macam mana tu? Kalau dia macam mana kita boleh jadikan dia cair macam tu? Kita kena guna beaker. Beaker ni kena heat resistant. Okey. Kemudian kita ambil lah dalam 400 ataupun 200 gram. Tengok apa isi padu. Okey. Contohnya, lepas kita dah ambil tu, kita heatkan dia lah. Kita panaskan dia lah. Contohnya lah. Okey. Kemudian kita timbang lah. Ni adalah sukatan dia, betul. Sukatan-sukatan dia lah. Okey, baik. Dan sambil-sambil Suhaib tunjuk kepada kita macam mana nak buat lilin ni kan. Mungkin Syafiqah boleh kongsikan juga. Bermula dari mana minat kalian untuk menjadikan perniagaan lilin ni sebagai perniagaan anda berdua? First kali kita orang start bisnes daripada tahun 2019. Kita orang start dengan lip balm. Lip balm? Lip balm macam yang kat sini. Yang mana kita satu? ada yang ini, lip balm. Okey, lip balm. So, kita orang buat handmade, buat kecil-kecilan. Lepas tu, Syafiqah jangan sembunyi, Syafiqah depan. Orang nak dengar Syafiqah punya cerita ni. lepas tu, bila dah buat lip balm, dapat sambutan sikit-sikit. Lepas tu, kita orang macam rasa nak pelbagaikan barangan. Okey. Lepas tu, kita mula start daripada lip balm. Kita orang buat handmade soap. Oh, ni lah handmade soalan comel. Ini sabun. Kita orang suka buat tema macam-macam macam tema makanan, macam nak menarik perhatian orang lah. Lepas tu bila dah start sabun, barulah kita orang beralih kepada bath bomb. Bath bomb. So nama kita orang naik juga banyak dengan bath bomb lah. Seorang kenal kita Bath bomb. Bath bomb. Lepas tu macam kita orang rasa macam kalau orang pergi bercuti pakai bath bomb, dia macam sesuatu yang luxury. Orang selalu combine dengan candle kan, kat bathtub. So saya dengan suami macam fikir, why not kita buat candle kan? Macam satu set sekali lengkap. Okey. Menariknya. Barulah kita hasilkan candle. First kali dalam jar macam ni. Okey. Lepas tu rasa macam tak cukup, macam not lagi yang lagi special. So kita orang bau ni. Itu dia. Baik, okey. Sampai-sampai tu Kak Syuaib, apa proses seterusnya? Awak macam tengah menunggu tu nak jelaskan kepada kita tu. Seterusnya kita akan cairkan dia. Lepas kita cairkan dia, dah sampai dalam suhu dalam 58 darjah Celsius. Oh, ni pemanas Jangan awak salah faham. Ini pemanas. Kemudian kita akan ambil fragrance dan kita akan ambil pipette lah. Yang pipette yang kita guna ni agak special lah sikit. Kenapa special tu? Sebab dia pipette untuk mamal sebenarnya. Dan betul. Dia lebih Ini mudah. memang betul-betul saya tinggal sekolah menengah dulu. Itulah saiz dia pun besar betul Kemudian kita akan ambil fragrance. Dia paling okey ambil fragrance dalam 5 ke 10% daripada berat tadi itulah. Kemudian kita letak dalam tu, lepas tu kita kacau. Tapi kena dalam darjah Celsius 85. Kemudian maknanya memang kena setkan suhu. Betul. Semua kena jaga ni, bukan senang ni. Saya lihat dia sebenarnya agak teknikal juga nak buat betul, lilin dia ni agak kan. teknikal juga. Kena guna bahan-bahan yang betul ni. Betul. Untuk Suhaib dan juga Syafiqah, adakah anda berdua pergi ke kelas untuk belajar ataupun ini belajar sambil lalu orang kata, sambil buat tu sambil tu jugalah belajar? Kami sebenarnya belajar sambil buat bisnes juga. Tapi kami belajar sendiri, iaitu tengok kepada laman social blog, mostly kepada negara barat lah yang kami tengok tu. Kemudian dia banyak benda yang kena belajar daripada segi wax, daripada segi fragrance, daripada segi dia punya wig yang ni. Kemudian ada segi bekat. Okey, sebagai contohlah proses seterusnya. Okey, kita dah faham dah cair macam ni. Nak membentukkan tu susah ke senang atau ambil masa yang berapa lama ni? Dia lepas dah habis dah cair tu, dia kena tunggu sampai dia separa keras. Macam ni ke? Betul, dalam separa keras dia macam bentuk dia macam bubur. Bubur nasi. Berapa lama dia akan jadi macam ni? Dalam 2 jam ataupun dalam 2 jam. Tengok kepada suhu bilik. Kalau kita letak, kalau kita buat dekat makmal yang ada aircon, sesuai lah sebab dia cepat panas. Kemudian lepas tu bila kita dah tengok dia macam dia dah mengeras, barulah kita pukul dia dengan wicks. Dengan tempat pemukul ni. Macam betul-betul nak buat kek. Baik itu panas semua kan. Panas ni. Lepas tu bila dah kita dah pukul dia, barulah kita letak dalam piping bag. Oh, macam orang buat kuih juga. Buat kuih.
Okey, Syafiqah, ini antara soalannya juga, di mana kalau kita lihat ni pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Selalu orang yang membeli ni untuk perhiasan ke, untuk memang dibakar ke, ataupun bagaimana selalunya permintaan pelanggan ni? Selalunya orang yang peminat candle ni dia ada hobi dia yang tersendiri. Dia firstly dia suka bau lah. Okey, saya lah tu. Betul. Baik. Yang kedua dia suka nampak macam real. Macam candle tu berkelas, macam kertas yang cantik. Dia bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Contohnya macam ni, kita orang buat yang ni dia macam premium sikit lah. Okey. Sebab apa yang premium dia nampak macam estetik sikit. Dan yang apa yang special yang ni, kita orang buat bekas ni sendiri guna simen. Wow, nak bagi dia. Ini betul-betul pasangan yang memang orang kata bersandarkan pada craft dan kemahiran dan skill mereka. Okey, Syafiqah, kongsikan bersama dengan kita mungkin media sosial anda, Instagram dan sebagainya, kalau ada mereka mula minat bukan saja nak belajar, ambil tahu, mungkin membeli agaknya, silakan. Ada, kita orang ada Instagram, The Glaze, THEGLAZED.HQ, The Glaze HQ. Lepas tu TikTok pun ada. Kalau korang type The Glaze memang akan keluar lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau di TikTok memang pun viewers TikTok ni suka tengok craft-craft yang dibuat daripada awal sehinggalah disiapkan. Dan saya lah antara orang yang suka tengok tu. Dan kalau anda tengok yang saya tengah pegang sekarang ni adalah strawberry. Kalau kamera boleh zoom sikit. Wah, tu apa sikit tu. Ini adalah strawberry dan ini adalah coklat. Ini kalau tersalah tengok mau orang makan ni. Okey, tapi apa pun. Terima kasih sekali lagi kepada Syuib dan juga Syafiqah bersama kita di pembukaan Wanita Hari ini, dan kita ada satu topik perbincangan cukup menarik juga sesuai untuk pasangan kita ni juga kan. Di mana kenapa kita suka membandingkan pasangan? Kenapa tak boleh ke? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda sekejap sahaja lagi. Anda pula bagaimana? Pernah tak berada di dalam situasi-situasi menyakitkan hati ataupun menyedihkan, ataupun terdengar cerita rakan ataupun keluarga anda yang mana pasangannya sering kali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3, dan jangan lupa juga untuk follow kami di semua akaun sosial media Wanita Hari Ini. Ya, terus hangatkan Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Abang tahu abang buat silap. Tak ada, abang rasa macam hubungan kita ni dah berenggang. Macam tak ada rasa cinta antara kita berdua lagi. Chemistry dah hilang. Abang pernah cakap dekat Hana yang kita sekarang kena fokus pada anak-anak, fokus kepada keluarga. Abang yang cakap dengan Hana tahu, kalau dulu alasan abang ada affair dengan perempuan lain, abang kata apa? Hana tak cukup bergaya, Hana tak pandai berkomunikasi. Hana ubah semua ikut selera abang. Dan sekarang abang cakap apa? Yang Hana kerja macam orang gila selama ni sebab abang, tahu tak? Semua sebab abang. Ya, salah abang. Okay. 16 tahun dah Hana jadi isteri abang. Ibu kepada anak-anak kita, dan sekarang abang cakap dengan Hana macam ni, sampai hati abang cakap dengan Hana. Sampai hati abang cakap dekat Hana macam ni, abang. Hana kerja separuh mati untuk abang juga. Kenapa abang nak banding-bandingkan saya dengan perempuan tu? Kenapa mesti Hana? Tapi betul juga Kenapa awak ni tak macam Fatin, tak macam Fiza, tak macam Sugi, tak macam Syira? Kenapa? Kenapa? Sikit hati tak kena banding-banding. Kan geram kan? Nampak tak? Bila kita dibanding-bandingkan, apatah lagi yang membandingkan kita tu adalah pasangan kita sendiri. Memang sakitnya tu di sini. Dan ini akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. 3 orang tetamu yang saya tengok. Semua dah bersedia. Dah ready tu.
Dan paling bersebelah dengan Ayana, kita ucapkan selamat datang pada Azhar. Terima kasih Azhar bersama kita. Dan juga kebiasaannya berdua hari ini betul-betul solo. Lan solo hari ini di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seorang yang tidak perlu tahun baru untuk terus berazam. Berazam sepanjang tahun, Ustaz Azam Al-Kankari. Sihat ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita luar biasa. Mantap. Terbaik. Saya suka. Baik. Jadi kami harapkan keceriaan kami ini menarik perhatian anda untuk terus bersama kami sepanjang perbincangan ini, kerana kalau kita lihat dengar-dengarnya macam cara kita bergelak ketawa itu membandingkan pasangan ini macam sesuatu yang kita rasa macam remeh dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini yang perlu dibincangkan secara serius. Betul tu. Dan kita nak mulakan perbincangan kita. Kita tak nak terus kepada Ustaz Azam. Kita nak tanya dulu kepada Kak Azhar dan juga Abang Lan. Bila kita bercakap tentang perkahwinan ni kan, orang kata asam garam perkahwinan adalah semua yang berlaku dalam rumah tangga itu. Adakah ianya juga termasuk dengan membandingkan ini? Kak Azhar, apa pendapat Kak Azhar? Okey, pertama sekali kalau untuk orang perempuan, sebenarnya kadang-kadang kalau kita nak bandingkan tu kan, kita tengoklah pada situasi dan juga keadaan suami ketika itu, mood dia juga kan. Jadi sebenarnya tak seronoklah kalau kita nak bandingkan suami kita dengan orang lain, nanti kalau suami kita bandingkan kita pula dengan orang lain macam mana? Marah. Kita tak seronok kan? Kita marah. Kita marah wak. Kita tak suka wak. Nampak betul lah. Orang perempuan dia tak suka, tapi kalau kita cakap tak apa pula Tapi sebenarnya dalam situasi ni rasanya tak elok kalau kita nak bandingkan, kalau contoh you kalau cuba tengok suami dia ni. Dia suka layan isteri macam ni, ambil gambar semua. Ya Allah, gambar pun kadang-kadang rasa nak bandingkan juga. Bukan suami kita ni dia keras je, dia buat bodoh je, bukan nak ambil gambar ke kita, ambil gambar kita ke. Tapi ada orang lain dia buat macam tu. Tapi macam Kak Azhar sendiri nak cakap rasanya serba salah. Diam je lah. Tak cakap makan dalam. Tak cakap kan, kita pula sakit hati kan. Tapi kita ambil letak situasi kalau suami kita bandingkan kita ni dengan orang lain. Kita marah tak? Kita marah kan, kita tak suka kan. Jadi kita diam dan kita tengok dalam keadaan yang bersesuaian, adakah patut kita nak bandingkan suami kita ataupun kita cakap benda yang takkan nampak benda tu perbandingan. Okey. You faham kan? Ini best ni. Kejap lagi kita kena tanya. Ini orang perempuannya je kita ni. The art of membandingkan tanpa menunjukkan. Tak ada. Ini nanti Ustaz Azam cerita nanti. Tanpa menyebut perbandingan tersebut. Tak ada. Saya ambil pendekatan, saya kata banding pasangan itu salah. Okey, tapi tak apa. Okey, saya nak kongsikan satu komen menarik daripada Muhammad Izzuddin ni. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Mungkin situasi ini ada pasangan melihatnya di medsos, media sosial, cemburunya tengok si dia. Suami bagi bunga dengan orang perempuan kan. Gambar di media sosial semuanya romantik, tak macam suami aku. Nak pegang tangan pun susah depan orang. Apa komen tetamu jemputan WHI Lan? Orang perempuan betul tak? Kadang-kadang tengoklah suami orang tu nak buat konten dia layan kan. Nak buat badan macam-macam lagi. Itu yang remeh-remeh lah. Tapi kalau dari segi mungkin dari awak tengok suami orang tu rajin kerja. Awak ni apalah mungkin itu yang lebih serius. Okey, sebenarnya actually saya dengan Sheila isteri saya memang tak pandai nak banding-bandingkan ni sebenarnya. Apa yang selalu terjadi kalau dia sendiri bandingkan, dia tak pernah bandingkan saya dengan apa-apa mana-mana lelaki ke penyanyi lain ke apa ke. Tetapi dia hanya lebih kepada benda ke arah yang positif. You tengok dia masih maintain macam itu. You kena macam itu tau. Macam mana you nak cari makan? Macam mana menyanyi? Nanti bila badan you besar, nanti berat, tak ada stamina. Yang dan dia orang tu siapa? Farin Ahmad ke? Okey. Sebab dia setuju gitu kan. Lebih kurang gitu lah. Dia kalau nak bandingkan pun dia ke arah kebaikan, ke arah kerjaya yang lebih positif. Macam itu. Dia bukan menyindir lah. Tak bandingkan macam yang susah lah kalau saya nak dengar isteri saya menyindir yang ke arah Okey, tapi kan apa yang Abang Lan kongsi tu kan, itu bukan sebenarnya membandingkan. Itu macam memotivasikan kita untuk menjadi lebih baik. Betul. Okay, tapi mungkin tak tanya pada Lan juga. Tak ke kadang-kadang kalau orang sensitif terkecil hati juga, tersalah faham kalau dia tak betul-betul memahami. Itulah gunanya bila kita dah berkahwin, kita kenal pasangan kita. Kan? Okay. So, berapa lama jangka masa yang kita dah proses kita mengenal. Sebab kehidupan kita sebelum berkahwin berbeza. Suami dengan macam ini, isterinya macam ini. So, dan selain daripada itu juga yang kalau isu perbandingan ni, isteri saya dia suka bandingkan diri dia
sendiri dengan orang lain, bukan dibandingkan saya dengan orang lain. Oh, dia? Dia sendiri yang cakap, I rasa I mengembang sikit ke, mengucup sikit ke. So benda-benda macam itu dia yang selalu komen diri dia sendiri. Bukan datang daripada kita lah, bukan pasangan dia saya. kan. Sampai saya sendiri cakap, sudahlah, yang penting you sihat, you boleh solat, you boleh cek makan, you boleh jaga air anak-anak, cukup. Satu dia lupa tu. Yang penting I sayang you. I love you so much. Tapi kan, Farid, kan, untuk amalan dengan Kak Sheila, anda berdua adalah high school sweethearts juga kan? Alhamdulillah. Berapa tahun in total? Perkenalan tahun 99. Masya Allah. Sampai sekarang 23. Sebelum kahwin dah banyak dah dibanding-banding tu. Tak apa, dah kahwin selesai. Okey, Ustaz, silakan. Kita dah dengar kan dah apa yang Abang Lan, Kak Azhar bercerita tentang membandingkan dalam rumah tangga ni kan. Ustaz, sebenarnya kan sihat ataupun tidak dan bagaimana lah untuk seseorang itu membandingkan kalau ia dalam keadaan ataupun aspek macam mana yang dibolehkan untuk kita membandingkan pasangan kita dengan orang ataupun benda lain. Terima kasih Yana, Fahrin, Kak Azhar, Abang Lan serta para penonton setia Bual Bicara Wanita nombor 1 di Malaysia. Oh ya, terima kasih Ustaz Azam. Tak adalah. Baik, tuan-tuan dan para penonton, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya banding ini kita kena lihat kembali. Adakah kita membanding, contoh kalau orang tu tingkat ibadahnya, orang tu sambung belajar berjaya, keluarga dia luar biasa, duit berkepuk-kepuk, hebat. Kita nak jadi macam dia. Kerana perbandingan untuk menaikkan motivasi kita, maka ia boleh. Cumanya jangan membandingkan pasangan dengan sehingga menyakitkan hati dia. Masalahnya sekarang ni kadang-kadang cuba dia tak payah banding. Macam Kak Azhar kata, mungkinlah kaedah dia, teknik dia, banding apa tadi yang nak katakan. Kaedah untuk banding ni contoh begini je. Abang, cuba you tengok bang. Baguslah laki dia tu kan buat basuh baju. Dia tunjuk akaun TikTok orang tu dekat laki dia. Contoh kan. Oh ya ke, kenapa? Tengok bang, bagus bang, dia lipat kain semua bang. Alhamdulillah. Sebenarnya dia banding tu. Tapi laki dia tak terasa pun. Kalau laki yang jenis cepat sensitif, dia terasa macam kenapa awak sini saya awak nak kata saya sebab masa tu bini dia tengah lipat baju. Contoh kan. Maknanya barangkali mungkin itu teknik cara halus. Cumanya kenapa orang suka sangat banding-banding ni, yang kita nak cerita hari ini adalah suka membanding perkara yang tidak sepatutnya. Contoh kadang-kadang melihat di laman sosial ataupun mungkin tengok jiran tangga. Ini banyak berlaku. Kalau kita jumpa, saya tanya di FB, di Instagram rakan-rakan kita sekeliling, memang wujud orang begini. Kadang-kadang sampai dia jealous. Dia mula-mula dia banding, akhirnya dia cemburu. Dan akhirnya dia cemburu, dia nak memiliki. Itu payah. Itu payah. Itu masalah. Sehingga kata, kenapa jiran tengok, awak tengok jiran sebelah hari-hari sedai baju. Awak tak nak pun sedai baju. Contoh. Akhirnya laki dia terasa. Bila laki terasa, ya Allah, jealousnya, bagusnya kau dapat laki macam dia. Ada na'udzubillah mazalik. Itu dah dosa saya. Kalau kata, kalau lah dapat macam laki itu kan best. Kenapa berlaku perbandingan ini? Bandingnya sudah mudah saja kerana ada dia kurang 3M. Okey, ini yang kita rindu. 3M. Akronim. Panjang ke pendek? Okey, boleh. 3M. 9 nanti. 3M. Apa M yang pertama? Dia kurang menghargai. Baik. Ini masalah. Rumah tangga kurang menghargai. Sedangkan setiap ini kadang-kadang letak satu expectation tinggi. Kita ada target, suami aku kena sekian. Isteri aku kena sekian. Biasalah tengok banyak drama, Yana Fahrin berlakon, Kak Azhar berlakon kan. Pagi pergi kerja pakai tie, bawa beg, pakai coat. Padahal laki dia tori getah. Contoh. Tak kena, tuan-tuan. Kita tak boleh nak beranggapan sebab setiap rumah tangga ada acuan yang berbeza-beza. Mungkin cara Balan tadi dengan isteri dia banding-banding begitu, tak ada masalah. Tapi macam Fahrin kata, ada yang orang bermasalah. Dia tak suka orang kata, you tengok badan dia. Tengok, you apa pelakon macam ni badan, contoh kan. Tunjuk ada lelaki tak contoh. Hello. Mana orang banding, ada orang terasa. Betul. Ada orang terasa, kenapa macam ni? Tapi mungkin bagi mereka dah kenal daripada 99 tahun. Tahun 99. Terbalik. Tahun 99 dia dah tak heran dah. Entahlah kan. Maknanya untuk motivasi. Itu sebab ada sama juga macam kita didik anak. Ada anak suka untuk dibandingkan dengan sepupu dia, kawan-kawan dia. Ada yang suka Ada yang suka kata, tengok sepupu awak tu dapat 5A. Dia pun usaha untuk dapat. Untuk motivasi. Tapi ada yang tak suka. Tapi dari psikologinya jangan bandingkanlah. Itu yang pertama, sebab kita kurang menghargai. M yang kedua apa dia, tuan-tuan puan? Kurang mensyukuri. Poinnya mudah je, kita tak mensyukuri. Kita nak apa yang kita nak. Hakikatnya pasangan itu yang terbaik untuk kita. Barangkali mungkin dia kahwin dengan, contoh kita tengok pasangan orang ni, dia bagus dengan orang tu. Barangkali kau jadi
jadi pasangan kita, dia tak bagus untuk kita. Itu sebab manusia ini berbeza-beza. Itu sebab kita kurang menghargai, maka ia akan menyebabkan kita akan membandingkan orang lain. Dan yang ketiga, yang ketiga apa dia? Ini yang paling kita risau apa dia? Kurang mencintai. Sampai satu tahap bila dia dah macam tu kisah belakang cinta tu. Cinta dia kurang mencintai. Menyebabkan dia kurang mencintai seseorang. Itu sebab tuan-tuan puan-puan penonton, kita kena berusaha untuk elakkan membanding pasangan. Itu pasangan kita, itulah dunia akhirat kita. Dan jangan bandingkan. Bagaimana tips elak banding? Saya kongsikan KPT. Kejap lagi. 3M tu kurang menghargai, kurang mensyukuri dan kurang mencintai. Itu bagi saya. Tipsnya bagaimana elak? KPT. KPT. Bukan Kementerian Pengajian Tinggi. Bukan. Okey, sekejap lagi kita akan tanya banyak lagi soalan kepada Kak Azhar, Bang Lan dan Ustaz Azam. Tapi sebelum tu, wartawan kami Syifa sempat bertanya kepada orang ramai tentang pendapat mereka berkenaan dengan topik hari ini. Jom kita dengarkan. Sebenarnya hidup ni kita tak boleh banding. Isteri kita macam ni, isteri kita macam ni, suami kita macam ni, suami kita macam ni. Kita kena terima seadanya. Katalah kata isteri tak kerja, dia memang masuk untuk kita kan. Kalau isteri kerja, kadang-kadang dia balik lewat pada kita. Kita kerja, dia kerja. Mana masa dah masak. Jadi kita belilah. Apa susahnya? Bagi saya sebagai lelaki tak adil. Oh, engkau pandai masak, bini aku tak pandai masak. Itu sebenarnya tak perlu. Ini menyebabkan berlakunya perceraian. Sebenarnya tak patut ada sebab sepatutnya kita menghargai kita sepatutnya menghargai pasangan kita sebab apa yang kita ada itu adalah rezeki daripada Allah dan itu adalah cerminan diri kita juga. So kalau kita sebenarnya tak menghargai pasangan kita, adakah sebenarnya kita ni layak dapat pasangan tu? Kalau kata nak banding tu, dia ada setiap keluarga tu dia tak sama kan, dari segi income ke, dari segi lifestyle ke. Jadi kita sendiri yang tahu. Maksudnya kewangan kita tu setakat mana untuk kita meneruskanlah kehidupan dalam seharian sampai ni kan. Untuk menghargai sebenarnya kita macam ni. Kalau isteri masak, kita kena makan. Kalau tak sedap pun kita diam sajalah. Sepatutnya diam atau puji sikit. Itu je. Jangan marah sangat dengan isteri dah. Kalau ni ikut 100% terbaik, memang payah nak carilah, betul tak? Saya hargai pasangan saya dengan macam contoh for example bawa pergi tengok movie dan mungkin hadiahkan sesuatu ke, bawa pergi makan macam tu. Rata-rata sebenarnya orang tak suka kalau dibanding-bandingkan. Ya, lagi-lagilah pasangan. Betul, apatah lagi pasangan sehidup semati kita. Mestilah tak suka dibandingkan. Dan saya juga nak baca komen oleh rakan kita di Facebook. Silakan. Okey, oleh WKN. Okeylah. Sedikit sebanyak mesti ada sifat tidak puas hati dengan pasangan. Bermula dari situ, mula membanding-bandingkan pasangan. Ini yang saya nak tanya kepada Kak Azhar. Okey. Sewaktu kita nak berkahwin dengan pasangan kita, I terima you seadanya, you terima I seadanya. Okey, tetapi rumah tangga mana yang tidak dilanda badai? Okey, mesti ada berlaku perkara-perkara yang kadang-kadang perselisihan faham, tak puas hati sedikit dan sebagainya. Dari tak puas hati sedikit ni lama-lama jadi bukit. Mungkin ini yang akan menerbitkan rasa kenapa suami aku begini, kenapa isteri aku begini, kenapa orang tu macam tu. Dan tanpa kita sedar, kita dah mula membandingkan pasangan kita. Kalau Kak Azhar, macam mana Kak Azhar melihat benda ni? Okey, seperti yang Ustaz katakan juga sebentar tadi, kadang-kadang apa yang kita lihat dekat laman sosial sebenarnya itu yang mereka paparkan. Betul tak? Mereka paparkan yang indah-indah belaka. Kita pun tak nak benda yang tak best keluar dekat laman sosial. Kita nak letak yang best-best. Tapi kadang-kadang sebagai seorang wanita, kadang-kadang terbit rasa. Semua orang ada perasaan, okey? Kita rasa kita nak macam tu. Tapi kadang-kadang itu yang Kak Zah orang kata bersetuju dengan apa yang Ustaz katakan tadi. Kita kena belajar mensyukuri apa yang Allah bagi dekat kita, itu adalah yang terbaik. Kita nak minta, kita nak cakap dengan pasangan kita, kadang-kadang kita rasa macam sukarnya nak bercakap. Tetapi bila kita back to kita punya iman yang Allah hadirkan dalam diri kita, kita minta dengan Allah supaya kita tak kecilkan hati suami kita, pasangan kita ataupun suami kita tak kecilkan hati kita. Kita minta dengan Allah. Kita cakap dengan Allah apa saja yang kita nak. Cakap. Ya Allah Tuhanku, saya nak suami saya macam ni. Sebab kalau kita cakap dengan pasangan kita akan menimbulkan rasa kecil hati. Ataupun suami kita cakap dengan kita, dah
kita wanita ni memang cepat sensitif lah. Kan? Mengaku mengaku. Kadang lelaki pun macam tu juga. Ya, itu sebab tak tunjuk betul lah. Betul. Dia sebenarnya hati. Saya setuju dengan Kak Agat apa? Hati manusia Allah pelihara. Allah yang cantik. Kita cakap dengan Allah apa yang kita nak dalam dunia ni pun pasangan yang macam mana kita nak. Kadang-kadang Allah tak bagi sebab Allah nak bagi kita ujian. Adakah kita sabar? Bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Ya, kita tahu pasangan kita tidak sempurna. Kita sendiri tidak sempurna. Dalam masa yang sama, kalau kita nak bercakap juga rasa nak cakap sangat, tahanlah nafsu amarah kita. Tahanlah apa benda yang kita nak cakap. Kita kena tengok juga situasi keadaan suami kita macam mana. Tapi memang semua orang tak suka dibandingkan dengan orang lain. Macam saya sendiri, saya rasa macam saya tak suka kalau suami saya kata you kena macam ni. Tak seronok pula. You cuba tengok si Polan ni begini-begini. Kenapa you tak bergaya macam ni? Orang perempuan geram kan. Kak, tahan cakap. Saya nak tapi itu memang perempuan punya pantang. Jadi kita letakkan situasi tu bila kita bercakap dengan suami kita, adakah suami kita suka ataupun tidak. Letak balik diri kita kat tempat dia lah. Nak cakap cara halus. Macam saya katakan, halus ke apa ke, macam yang kata tengok dekat laman sosial, you tengok dia lipat baju suami dia macam ni. Kadang-kadang suami kita, dia yang sensitif tu dia akan terasa. Cakap kat I lah tu. Tapi kita dah tak tahu dah macam mana cakap. Back tu, kita punya iman dalam diri kita ni, kita cakap je dengan Allah. Doa lah, syukurlah tu pasangan terbaik kan. Ya, sebab setiap pasangan ni sebenarnya dia mengisi kekurangan pasangan masing-masing. Tetapi kadang-kadang geram juga cakaplah dekat dalam teks ke WhatsApp ke kadang apa-apa, tapi jangan cuba membandingkan sebab yalah kita sendiri pun tak nak kan. Nak komplain, nak marah tak puas hati boleh, jangan banding. Betul. Jangan banding. Kita bukan nak cari yang sempurna tetapi yang menyempurnakan. Tapi kan, Farid, Ustaz, Abang Lan, Kak Azhar, macam saya dengan suami saya, Syahiran, kalau kita orang tengok filem ke apa kan, baru ni kita orang tengok balik Kabhi Khushi Kabhie Gham sama-sama. Lepas tu Hrithik Roshan masuk. Suami saya cakap, ya Allah, dia ni elok betul, handsome. You tengok dia banyak-banyak kok kenan kat anak. Dia macam tu pula. Yelah, tapi taklah terasa ke apa. Maknanya kita dah memahami pasangan. Okey. Nah, kita nak tanya pada Lan juga. Okey, adakah sebenarnya kan, kalau kita asyik berbicara mengenai media sosial dan sebagainya, sebenarnya kita punya ketaksuban kepada follow orang, perhatikan orang, pasangan dan kehidupan orang lain ni menyebabkan kita sendiri dah tak sedar membandingkan bukan saja diri kita, pasangan kita, kehidupan keluarga kita dengan orang-orang lain. Sebenarnya taklah pun sempurna pun. Betul. Pada kita orang sendiri, kita orang dah terbiasa ataupun membiasakan diri dengan kehidupan go with the flow. Dia tidak terlalu mengikut orang yang melampau. Cuma kalau kejayaan setiap orang, setiap keluarga, pasangan dan sebagainya, kita letakkan satu motivasi untuk kehidupan kita. Kita pun macam teringinlah anak-anak kita capai impian yang macam ini, capai tahap yang macam ini. Keluarga kita nak pergi, contoh impian kita nak pergi bercuti di luar negara. Contohnya kita tengok orang, bestnya dia bercuti kat sini. Tak apalah, kita tanam hasrat tu bersama-sama. Dia tidak membandingkan, you boleh tolong dapatkan duit lebih sikit. Kan? Tak ada. Sebab kita orang pun mungkin direzekikan bekerja bersama-sama. Betul. So pergi mana pun bersama-sama. So kita tahu apa yang lebih, apa yang kurang dalam keluarga kita. So kita saling melengkapi. Okey. Top up je apa yang kurang. Tips untuk kita tidak ada rasa cemburu ataupun menimbulkan masalah daripada macam kita asyik tengok orang aja kan. Tapi macam mana nak membawa keyakinan pada diri kita sendiri? Syukurlah Betul. First kali memang patut bersyukurlah dengan apa yang kita dah ada sekarang. Dan kalau boleh kita kena terus kenal. Walaupun kita dah kenal lama dengan pasangan kita tetap kena respect. Ya, okey, setuju. Apa yang dia, manusia akan berubah. Yes. Kadang-kadang kita nampak macam dia okey je ni, tapi kalau kita terlampau membiarkan dia okey, lama-lama perkara yang sensitif terus sekarang bahaya akan timbul balik. Yalah. Saya sukalah apa Abang Lan cakap tu. Kadang-kadang bila kita dah terlalu biasa dengan pasangan kita dan kita sendiri beranggapan yang pasangan kita akan okey jelah, dia okey je. Sedangkan mungkin ada sesuatu yang disimpan kecil hati kat situ kan. Kalau burn out nanti bahaya. Itu sebab sebenarnya kalau saya belajar dengan guru saya dulu, guru kami kata apa? Hari ni gaduh, hari ni selesai. Maknanya nak gaduh macam mana jangan berlalutan sehingga ke hari esok. Maknanya kita tidur satu bilik. Kemudian jangan sampai tak bercakap.
Komunikasi sangat penting. Itu paling penting. Cumanya kalau kita banyak tengok laman sosial, tengok jiran tetangga, tengok rakan sejawat ni, kadang-kadang kita rasa itu yang dia nampak. Sebab saya ada satu sembang lah dengan kawan kita. Ada orang tu pasangan suami isteri dia suami dia balik seminggu sekali sebab kerja luar. Yang ada orang yang banding ni pula, laki dia hari-hari ada. Lebih hari-hari ada. Memanglah orang yang balik sekali-sekala tu dia punya sweetnya lain macam. Jadi bila pula jiran ni tengok, cuba orang tengok lagi akak tu bagus muncung ni ustaz. Contoh. Orang tengok dia tu bagus betul lah kan, suap-suap makan maksudnya. Lepas tu memanglah sebab lakinya itu sebulan sekali balik, seminggu sekali balik. Saya sekali lah jumpa. Itu sebab tuan-tuan puan, kita nak bandingkan dengan orang, sebenarnya kadang-kadang itu pasangan dia. Acuan kita berbeza-beza. Sama lah juga contoh, kadang-kadang kita tengok laman sosial kan, tengok laman sosial. Tengok baguslah dia buat konten lakan-lakan masak sama-sama, jaga anak sama. Itu yang konten. Tengok buat konten pun gaduh. Mana kau nampak? Betul. Betul. Kadang-kadang konten bukan main orang suiknya. Padahal dia tengah ambil gambar tu bergaduh tu. Kenapa awak minta betul? Contoh lah. Kenapa awak minta betul lah? Lepas tu ambil yang up tu, yang story yang bagus tu, yang betul, yang cantik. Dia dah diedit, dah masuk muzik yang betul. Macam Red Ocean lah tadi kan. Itu dah edit. Tapi memang elok pun. Cumanya kenapa kita suka banding? Ini adalah perkara yang tidak sihat dalam rumah tangga. Jadi antara tips untuk elak ni KPT. Boleh kita teruskan ya. Di penghujung ni. Kan, nampak tak? Cantik. KPT. K pertama apa dia? Kita kena lihat kebaikan dia. Lihat kebaikan pasangan kita. Maknanya pasangan kita ni semua ada baiknya. Dan jangan lupa setiap orang ada baik, ada buruknya. Hatta dia adik-beradik. Hatta dia kembar. Sekali satu rahim. Sekali keluar. Keluar sekali lah. Sekali. Apa nama berurutan lah. Keluar berurutan. Kembar. Muka sama. Tapi dia punya perangai tetap berbeza. Ini behavior manusia. Tingkah laku tetap beza. Itu sebab kebaikan orang, jahat mana orang mesti ada baiknya. Baik mana orang ada sisi jahatnya. Cumanya kita tak perlu tunjuk kat semua orang lah. Itu sebab tuan-tuan puan-puan penonton, K yang pertama adalah lihat kebaikan dia. Yang kedua, bagaimana untuk elak berbanding. Yang kedua, apa dia? P. Apa dia? Pengorbanan. Ini paling penting. Kalau kita lihat pengorbanan pasangan kita, kenang pengorbanan pasangan kita, kita tak akan rasa nak banding pasangan kita dengan orang lain. Sebab apa? Dia yang sudi terima kita. Waktu kita tak ada apa-apa, mungkin. Ataupun kita ada apa-apa, dia je susah, senang, kita tak ada job ke apa, ke dia bersama dengan kita. Ini luar biasa pengorbanan. Kak Azhar punya yes tu. Betul. Orang lama. Betul. Orang lama. Ini pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanan dia yang korban diri dia untuk beranakkan anak kita. Dia korban jaga, mencari nafkah untuk keluarga kita. Ini luar biasa. Dan T yang terakhir, apa dia? Lihat dan pandanglah tanggungjawab pasangan masing-masing. Kalau kita tengok pasangan kita, tanggungjawab dia, suami dengan tanggungjawabnya, isteri dengan tanggungjawabnya, semua jaga tanggungjawab masing-masing, harmoni rumah tangga kita, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula rumah tangga macam lagu P. Ramlee lah. Nyanyi lah Ustaz. Tak payah. Jadi nak ceritanya apa? KPT untuk elak daripada perbandingan, kita kena tengok kebaikan, pengorbanan dan juga tanggungjawab pasangan, kerana inilah yang akan membantu rumah tangga kita agar kekal harmoni sampai bila-bila. Dan bohong. Bahagia macam mana orang dalam laman sosial, bahagia macam mana orang cuitnya kan. Bohong dia tak bergaduh. Bohong. Betul. Sebab dengan pergaduhan kita akan lebih kenal, konflik rumah tangga akan menyebabkan kita kenal pasangan. Dan lebih menyayangi pasangan. Lebih menyayangi, betul. Itu sebab konflik, musafir bersama. Itu contoh saya dalam laman sosial, kerja bersama. Susah senang bersama. Saya kalau main sosial, saya dalam IG saya, Facebook, Azam Al-Kankari. Okey. Tempat tak? Saya sebut tu. Saja je. Azam Al-Kankari kan. Saya pergi bercuti. Sebab itu masa saya. Dalam masa sosial saya untuk hak saya. Itu IG saya cerita saya berjalan dan semua apa semua kan. Kalau rasa menyampah, unfollow lah. Lain macam Ustaz. Kadang-kadang orang kita ni lagi hater, lagi suka tengok. Kalau tengok story di TikTok, kenapa dia macam ni? Dia banding pula bang, kenapa? Tak rasa menyampah, jangan tengok. Betul. Swipe, like tak suka, ke swipe. Maknanya begitulah. Cumanya, poin paling penting, jangan bandingkan dengan pasangan. Dan ingat, rumah tangga kita, acuan kita. Kebahagiaan orang berbeza dengan kebahagiaan kita. Rumah tangga kita, kebahagiaan kita.
Ada orang mungkin tiap-tiap minggu hiking itu bahagia bagi mereka. Kita hari-hari tiap-tiap minggu hiking, stres kan. Jadi kebahagiaan berbeza-beza. Ada orang kerja bersama, adalah takat tu sajalah kan. Yana pun dah kata baik-baik. Tapi yang penting jaga KPT ini, tengok kebaikan, pengorbanan dan tanggungjawab sama kita. Allah pelihara rumah tangga. Wallah. Cara tengok ustaz kat tu memang betul-betul ni kisah kehidupan. Pengorbanan, kerja sama. Sebab kita jumpa ramai orang tu dan masalah pembacaan saya pun memang kadang-kadang memang berlaku rumah tangga ni sebab benda simple je. Betul. Kan. Dan dia usia perkahwinan tu pun tak menjamin orang tu banding ke tidak membandingkan ke. Dah 10-20 tahun perkahwinan sekalipun, kalau banding tetap dibandingkan juga. Kalau baru kahwin mungkinlah tidak. Tapi ada juga berlaku situasi-situasi sebegini. Betul. Rumusan kita hari ni sebenarnya satu, jangan tak payah bandinglah. Tapi ada 3M. KPT dia itu kekalkannya itu. Kalau siapa tak tahu tu tengok balik Wanita Hari ni kat YouTube ke kat Facebook ke kan. Dapatlah 3M KPT itu. Betul. Untuk Kak Azhar, salam untuk suami, untuk Abang Lan, salam untuk Kak Sheila dan Ustaz, salam juga untuk isteri. Semoga rumah tangga kita ni sentiasa berada dalam pelukan Allah dan sentiasa sakinah mawaddah warahmah. Amin insya-Allah. Baik, dan jangan bandingkan WHI dengan yang lain. Kerana kita bak kata Ustaz Azam nombor 1. Awal bicara wanita nombor 1 di Malaysia. Betul. Reti siang ikan ke reti giling cili ke, tetap Wanita Hari ini. Okey, kita nak berjumpa seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari ini, dan sekarang ni Yana bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare untuk siaran pertamanya bagi tahun 2024 ni. Apa khabar Dato'? Baik, sihat Yana? Sihat Alhamdulillah. Okey Dato', hari ni apa nak dikongsikan dengan penonton? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Yana, tahniah dah bumel lagi. Alhamdulillah ya. Saya percaya dah pasti semua wanita di tahun baru ni 2024 ya, nak azam yang baru ya, nak kekal cantik, bertenaga dan seperti yang mana yang dibincangkan tadi ya, semua orang tak suka dibandingkan. Sebab tu ya, anda kena cantik. Dan Yana, tua tetap tua ya, semua orang tak boleh lari daripada penuaan walaupun kita dah tahun baru ini bertambah 1 tahun usia kita. Yang mana Yana, kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita ya, terutamanya golongan wanita ya, bila buat kerja sikit rasa penat, lesu, tak bermaya ya. Dan seperti mana saya katakan tadi ya, wanita tak suka dibandingkan ya. Dan bercakap mengenai penuaan ya, Yana, saya ada baca ya, satu kajian yang mendapati bahawa penuaan wanita lebih cepat berlaku berbanding dengan lelaki. Yang mana kalau kita perhatikan ya, kenapa wanita ni dia cepat lebih tua? Yang pertama sekali Yana ya, sebab apa? Kelenjar minyak lelaki ni lebih banyak. Jadi bila muka berminyak ya, badan kita berminyak, garis halus akan kurang timbul. Yang keduanya, wanita ni bila dah satu fasa dia akan putus haid ya, yang mana berlaku proses menopause dan sebagainya. Hormon estrogen dah berkurangan ya, mulalah keseimbangan dalaman dah kurang dan sebagainya ya. Wanita cepat letih, lesu, tak bermaya. Yang ketiganya ya, kepadatan tulang berkurangan seiring dengan peningkatan usia. Sebab tu kalau kita perhatikan, ramai wanita yang banyak alami osteoporosis ya bila dah berusia. Dan yang keempat, wanita ni dia cepat stres. Bila berlaku ada masalah sebagainya, cepat stres ya. Menguruskan anak, menguruskan suami dan sebagainya. Sebab tu kalau kita perhatikan ya, nenek moyang kita dahulu mereka boleh kekal cantik, jelita, bertenaga ya. Sebab apa? Mereka mengamalkan pengawilan jamu seperti kacip Fatimah, manja kani, akar serapat. 3 herba ni Yana ya, banyak sangat manfaat dia untuk kesihatan dalaman wanita, untuk tulang ya, untuk kecantikan, untuk mengembalikan keremajaan wanita. Sekarang ni dah ada cara paling mudah. Anda boleh dapatkan ni dia jus jamu moden Ladies Collagen V Asia ni Yana. Ada 24 buah dan herba ya, terbaik untuk wanita. Antaranya kita garapkan ya, daripada kacip Fatimah, manja kani dan akar serapat, turut ditambah ya dengan Puraria Myrifika dan juga Puraria Lobata ya, mana mengikut kajian ni Puraria Myrifika dapat membantu ya, melambatkan penuaan, mencantikkan bentuk badan wanita, menganjalkan wanita ya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lepas tu pula pengambilan Puraria Myrifika dapat membantu melebatkan rambut, menguatkan kuku, mencantikkan ya segala bahagian-bahagian wanita. Lepas tu pula Yana ya, saya kira ya yang paling penting melambatkan proses penuaan. Tu yang paling penting ya. Dan cara pengambilan Ladies Collagen sangat-sangat mudah. 1 hari sekali bagi wanita yang masih bujang, belum berkahwin ya. 15 ml dah cukup. Kalau anda yang dah berkahwin, boleh amalkan 2 kali sehari, waktu pagi dan juga waktu malam. Dan apa yang istimewanya Ladies Collagen V Asia ni? Pertama sekali Yana ya, dapat membantu melambatkan proses penuaan. Yang keduanya mencantikkan wanita dalaman ya.
bentuk badan ya, kesemuanya lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dada dan sebagainya Yana ya. Yang ketiganya bagi wanita yang mungkin kadang-kadang ketika datang bulan ya rasa tak selesa ya, ada masalah kitaran haid yang tak teratur, sebenarnya ini membantu melancarkan dalaman wanita. Dan seterusnya Yana ya, paling penting ya untuk anda yang berkahwin, membantu mengembalikan keharmonian rumah tangga. Tu yang saya kira ya semua wanita nak ya Yana. Sebab tu anda kena amalkan secara teratur. InsyaAllah ya pengambilan secara teratur dapat membantu ya meningkatkan dalaman wanita tu sendiri. Tenaga wanita jadi lebih baik, lebih mantap Yana ya. Dan seterusnya Yana ya, selain pada Ladies Collagen V Asia, yang ni saya bawa produk satu lagi yang lebih premium. Kalau anda lebih berkemampuan, boleh dapatkan Ladies Platinum V Asia. Ni Ladies Platinum ni sama juga fungsi dia seperti Ladies Collagen V Asia. Cuma Yana, Ladies Platinum ni 3 kali ganda lebih berkesan berbanding dengan Ladies Collagen. Sebab tu kalau wanita yang dah berkahwin Yana, dah beranak pinak, dah anak dah ramai Yana ya, kadang-kadang ya badan dah longgar, dah lemah dan sebagainya, cepat lesu, letih, tak bermaya, ini adalah rumusan yang terbaik. Sebab apa? 3 kali ganda ya, lebih baik, herbanya lebih banyak. Yang mana Yana ya, dalam ni juga kita turut tambah ya Ceratron F, yang mana Ceratron F ni dapat membantu ya mencerahkan kulit ya, melambatkan penuaan. Dan mengikut kajian ya oleh Profesor Takashi Lino di Jepun, pengambilan Ceratron F ni dapat membantu mengurangkan pigmentasi ataupun jeragat ya, terutamanya di kalangan golongan wanita. Dan seperti yang saya katakan ya Yana, dalam Ladies Collagen dan juga Ladies Platinum V Asia ni ada pemakanan seperti habatus sauda ya, madu. Kemudiannya ya, kalau kita perhatikan ya seperti sirih. Sirih dapat membantu ya menghilangkan bau badan. Asam jawa juga sangat-sangat baik ya untuk dalaman wanita. Dan saya katakan ya, jus jamu moden yang mana rasa sangat sedap, mudah diamalkan, anda kena cuba ya, rasai kelainan seawal pengambilan. Dan rata-rata ya pengguna-pengguna saya, terutamanya wanita yang dah amalkan Ladies Collagen ataupun Ladies Platinum Yana, cukup berpuas hati dan terus menjadi pengguna setia. Mereka keep beli ya, repeat order, yang mana ya seawal pengambilan badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga Yana ya. Ini antara pengguna-pengguna wanita yang amalkan ya, dan paling penting rasa dia pun sangat-sangat sedap Yana. Dan kalau tengok ya daripada segi kepekatan ya, saya nak tunjuk kepada anda semua, yang mana Ladies Collagen V Asia ni Yana ya, ianya pekat. Nampak tak kepekatan dia sangat-sangat pekat dan rasa mangga yang sangat-sangat sedap ya. Jadi cara pengambilan sangat mudah, 1 hari sekali dah cukup Yana. Tu dia. Ni ya. Dan Yana, seterusnya yang terakhir saya bawa hari ni iaitu Segar Wangi Wash ya, yang mana Segar Wangi ni adalah pembersih untuk wanita ya. Saya faham ya, wanita ni dia bekerja Yana ya, kadang-kadang banyak pergerakan, ada bau-bauan yang kurang menyenangkan. Jadi pembersih wanita memainkan peranan yang sangat-sangat penting ya. Yang istimewanya Segar Wangi Wash ni ada 2 pilihan. Yang pertama sekali ekstrak herba warna biru tu, yang warna pink tu ekstrak bunga Yana, yang mana ya dalam ni ada sirih ya. Kita ketahui sirih ni bersifat antiseptik semula jadi ya, dapat membantu membasmi kuman ataupun bauan yang kurang menyenangkan, ataupun ya kadang-kadang discharge ya ataupun keputihan melampau, dapat membantu ya mengurangkan masalah tersebut. Segar Wangi Wash ni Yana mengikut pengguna-pengguna saya yang mana diformulasi oleh pakar kosmetik ya, yang mana seawal penggunaan dapat membantu ya mengembalikan pH supaya lebih seimbang. Kemudiannya ya, kalau wanita mereka suka guna pembersih wanita ni sebab apa ya, memberi keselesaan yang berpanjangan, rasa yang lebih nyaman, lebih sejuk ya, dan paling penting juga dapat membantu mencerahkan kawasan pelipat wanita ya. Dan harga Segar Wangi Wash ni sangat mampu milik, hanya RM22 saja. Dan bagi anda ya wanita yang kata orang tu nak cantik, nak jelita ya, nak kekal di hati suami Yana, jangan lupa dalaman minum Ladies Collagen V Asia, harga RM38 Yana. Kalau lebih berkemampuan nak kesan yang lebih berganda, lebih cepat, minum Ladies Platinum V Asia, harga RM79. RM79 lebih mahal Yana, sebab apa? Dia ada 60 buah dan herba. Lebih banyak herba dia, sebab tu dia 3 kali ganda lebih berkesan. Dan seterusnya Yana, untuk pembersih keintiman wanita, jangan lupa dapatkan Segar Wangi Wash V Asia, harga RM22. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli, sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga mampu milik Yana. Jangan lupa follow TikTok saya juga Yana, banyak perkongsian istimewa, dan juga ya produk-produk V Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super head brand. Anda tak perlu risau, tak perlu khawatir ya. Boleh dapatkan di toko-toko jamu terdekat KCTV, di Shopee, di Jombai.my, ataupun Yana ya boleh dapat juga di TikTok Shop. Jangan lupa dengan pembelian ya, anda juga pembelian barang V Asia kami juga turut salurkan kepada Yayasan V Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Yana, secara ringkasnya, kalau anda nak cantik, jangan lupa dalaman wajib minum Ladies Collagen. Ini adalah jus jamu moden yang terbaik untuk wanita. Baik Datuk, sama-sama terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan produk atau rangkaian produk dari V Asia. Okey Datuk, kita jumpa lagi lain kali. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya akan kembali bergabung bersama Abang Long Farin Ahmad. Kita kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Okey, hari ini hari Jumaat yang penuh pengisian saya rasa. Terutamanya untuk topik kita ikat perkawinan. Jadi kesimpulan dia jangan membandingkan. Pilih je lah jalan selamat, jangan membandingkan dengan orang lain. Betul. Dan saya nak baca komen oleh rakan kita di Facebook, Natirah Muhammad Yusof. Banyak ini komen. Kita ni dia kata dibandingkan itu menyakitkan. Bersyukur dengan apa yang Allah temukan jodoh untuk kita, insya-Allah akan baik-baik. Okey, kejap saya nak tanya. Cepat je. Perempuan selalu tak suka dibanding apa? Cantik ke tidak, kurus ke tidak, pandai masak ke tidak, pandai siang ikan ke tidak, pandai kalau lelaki kan mungkin rupa tu salah satu lagi, mungkin effort lah. Mungkin kita punya awak ada kenapa malas, kenapa gini lah, dibandingkan kenapa dia macam tu. Effort lelaki lain. Kan dan sebagainya. Tapi saya kira sebenarnya mensyukuri 3M KPT tadi cukup cantik pada Ustaz Azam. Okey. Betul. Terima kasih kepada anda stay bersama kami selama 1 jam ni. Banyak pengisian yang telah kami berikan kepada kita semua. Dan esok Fahrin. Esok apa Isnin? Lupa, Sabtu dah tak ada. Isnin nanti rakan-rakan kami yang lain akan kembali dengan topiknya Ada Apa Dengan Filter. Ada apa dengan filter? Sebabnya ada apa dengan cinta? Ni ada apa dengan filter? Sebab yelah zaman tak sekarang ni. Tak boleh ke kita tulen aja? Kita menunjukkan kejujuran? Why not? Filter tu ada for a reason. Takkanlah untuk tiada siapa gunakan. Mestilah ada orang yang perlu menggunakan. Dalam filter lain, depan-depan lain. Kan? Gaduh pula. Jadi itu yang kita bincangkan. Akan berdebatkan pada hari Isnin. Cukup menarik. Jadi selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga kesihatan dan juga pastikan anda menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Assalamualaikum. Mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.